Macam ni? Mama? Mama tak dengar, Mama. Mic. Sorry, mungkin Encik Fauzi boleh perkenalkan diri dulu dan ceritakan sedikitlah mengenai apa perniagaan yang Encik Fauzi buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Cik ni Fauzi kan? Tahu kan? Bisnes ni berkenaan dengan barang-barang hardware. Location dia dekat Hentian Kajam, berdekatan dengan UKM, Bandar Baru Bangi kan. Basically lebih kurang dalam 11 ataupun 12 tahun dah operation untuk kedai tu lah. Dia lebih kepada barang-barang macam mechanical, electrical dengan civil engineering lah. Termasuk benda macam tu lah. Secara ringkasnya macam tu lah. Untuk background dia. Okay, kalau boleh Encik Fauzi, saya tanya soalan dulu boleh tak? Okay, clear. Boleh. Saya tanya dulu soalan pertama. Boleh tak Encik jelaskan apa visi dan misi secara umum atau khusus FS Home Hardware? Yang kedai ni dia macam kedai saja. Secara dia bukan satu company besar lah. Maksudnya satu kedai macam syarikat yang enterprise saja. Secara kasar gitu. Secara konsepnya macam misi dia untuk meningkatkan hasil jualan yang Pak Cik sasar dia meningkatkan hasil jualan dan mempelbagaikan jenis barangan yang dijual. Maksudnya kalau ada lebih pada customer untuk banyak dia punya barang-barang yang kita boleh jual. Boleh faham tak? Boleh. Masalah internet. Dengar tak? Sekat-sekat. Dengar je. Macam masalah internet. Tak dengar suara? Dengar tak suara? Tak dengar? Kalau saya dengar lah. Cuma macam tersekat sikit je lah. Jawapan tu dapat tangkap lah. Misinya untuk meningkatkan hasil jualan dan mempelbagaikan jenis barangan hardware yang dijual. Boleh? Boleh. Okay. Mr. apa satu ni? Mr. Tawid apa? From Bangladesh. Dengar tak? Tauhid. Can you hear the voice, Tauhid? Yes, I can hear him. Basically to increase the sale and to get the extra component. Okay. Tauhid, do you get it? The answers? I can hear him, but I don't understand him. Okay. The misi. Okay. The misi to increase the sale and to increase the other part in the like the power part. Summary. Understand? Yes, I got it. Thank you. Okay. Now moving to the question number 2, soalan nombor 2. Soalan ni, okay, jadi berdasarkan pemerhatian Encik,
adakah pelanggan yang datang untuk membeli barangan tu adalah berasal daripada kawasan sekitar? Maksudnya dalam kawasan Hendah Kajang, Bandar Baru Bangi ataupun dekat luar kawasan Hendah Kajang atau Bandar Baru Bangi? Okey. Biasanya. Yang soalan nombor 1 tadi dek, yang tu pasal misi kan. Dia satu lagi pasal visi kan. Pasal visi tu yang diplan untuk menaik taraf kemahiran. Untuk menaik taraf kemahiran dan ilmu kaki tangan supaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang tu yang visi dia. Okay. Pergi pada soalan nombor 2 tu. Basically kawan, macam mana soalan sekali? Nombor 2 tu? Soalan nombor 2 kebanyakan ni berdasarkan daripada pemerhatian Encik. Kebanyakan pelanggan yang datang beli dekat kedai Encik tu mostly daripada orang-orang yang kawasan sekitar ni ke ataupun dekat luar kawasan? Kawasan sekitar pun ada, kawasan luar kawasan pun ada. Disebabkan kawasan location kedai tu dia terdiri pada commercial area lah. Maksudnya kat situ dia ada KWSP, dia ada bus station kan. Apabila ada KWSP ataupun bus station ada immigration, office immigration kat atas tu kan. Jadi ada banyak orang yang berurusan dengan KWSP, dengan KWSP ataupun immigration ataupun orang yang ada nak pergi ke mana-mana lah sebab dia stesen bas kan. Jadi dalam masa secara tak langsungnya dia itu akan pergi ke kedai juga lah. Maksudnya pelanggan ni daripada luar dan yang dekat-dekat situ punya daripada luar lah. Dan biasanya barang apa yang kebanyakannya pelanggan selalu beli? Biasanya untuk barang mengecat rumah. Barang cat ataupun barang elektrik seperti macam lampu, mentor kan. Ataupun barang-barang yang kegunaan rumah seperti tombol pintu, padlock. Tapi kedai wacik ni dia ada barang-barang yang melibatkan macam machinery mechanical punya. Macam ada special barang yang macam drilling yang spesifik engineering lah. Boleh? Betul tak jawab tu? Boleh. Boleh jelas tak? Jelas. Okay. Poinnya. Lepas tu soalan seterusnya, sepanjang kedai Encik beroperasi, apakah cabaran, masalah dan ancaman yang paling nyata dalam menguruskan kedai? Cabaran ni macam sebab dia melibatkan orang ramai, maksudnya melibatkan pelanggan kan, pelanggan yang datang kan. Jadi cabaran ni kerana pelanggan lah. Kerana pelanggan. Ada yang datang orang yang banyak tahu, ada orang yang kurang tahu, ada orang yang buat tahu kan. Dalam dia tanya apa-apa benda yang dia nak beli tu. Jadi kita sebagai penjual ni kita kena ikut rentak lah. Kena ikut rentak pelanggan lah. Kita tak boleh nak lebih daripada dia kan. Yang tu yang paling ketara lah. Okay. Soalan lagi apa lagi? Yang masalah ke? Masalah atau yang macam masalah. Dari segi masalah biasanya internal punya masalah dia punya staff lah. Biasanya staff ni kadang-kadang ada yang tak menepati masa. Yang kita nak kontrol sikit. Dari segi tak datang kerja. Kan? Dari segi ancaman ni lebih pada persaingan lah. Persaingan dengan kedai-kedai yang lain lah. Yang tidak kena tackle betul-betul lah. Maksudnya nak kena jaga lah. Dari segi kita bercakap, dari segi harga, dari segi apa tak kena. Dari segi barang tu kita nak bagi dia yakin dengan barang tu yang mana yang dia nak. Macam mana persaingan dengan kedai-kedai hardware yang berdekatan. Okay. Saya teruskan soalan seterusnya. Iaitu biasanya bila dah ada cabaran masalah ancaman ni, apa strategi
atau plan yang digunakan oleh Encik dalam memastikan FS Home hardware sentiasa beroperasi dan berkekalan pada masa hadapan. Yang tu strategi dia satu company tu dia mesti ada strategi lah. Betul dah tanya tu. Macam mana kaedah cara kita nak mengekalkan pelanggan tu. Biasanya Pak Cik buat ada 4 kelaskan, maksudnya bahagikan daripada 4 jenis. 4 jenis pelanggan ataupun 4 jenis customer lah ya. Dia relate kepada harga lah, harga barangan dengan jenis barangan. Lebih kepada harga lah. Kalau kita tengok kalau ada jualan murah ke, ataupun ada promosi ke, orang akan lebih, mata orang tu lebih nak pergi ke kedai tersebut kan. Jadi apa yang Pakcik buatnya, untuk pelanggan biasa ni pelanggan yang pelanggan yang tak biasa datang lagi, ataupun pelanggan yang kita tengok dia tak tak ada masalah pasal harga lah. So pelanggan biasa ni Pakcik letakkan dia dengan harga yang kita dah letakkan harga biasa untuk beli lah. Untuk pelanggan tetap, dia ada tadi satu pelanggan biasa, dan dua mari selalu. Biasa seminggu sekali ke ataupun seminggu 2 kali ke dia akan biasa dah akan pergi kedai. Jadi untuk kita kekalkan dia, untuk kita maintain dia, biasanya kita akan bagi diskaun lah. Biasa diskaun dalam 10%. Secara kasar lah macam tu. Lepas tu satu kategori lagi untuk kedai ni dia ada kontraktor yang datang ke kedai. Okay. Untuk kontraktor ni kita nak maintain juga kontraktor sebab kita nak maintainkan sale jualan tu. Jadi kontraktor ni kita akan bagi lebih diskaun. Kebiasaannya dalam 20% diskaun untuk kontraktor. Dan kategori yang keempat, pelanggan ni dia sebagai pembekal. Kadang-kadang dia pergi ke kedai, dia nak supply barang tu ke pelanggan. Jadi pelanggan tu dia mesti kena bagi harga yang lebih murah lagi untuk dia, sebab dia nak jual balik barang tu. Jadi biasanya kadar diskaun biasa 30% daripada harga yang dan kita dah harga lah. Okey. Cik, boleh ulang balik tak yang pasal apa tu pelanggan sebagai pembekal, sebab tadi line internet agak tersangkut sikit. Ya, tak ingat. Yang kategori keempat tu pelanggan sebagai pembekalan. Maksudnya pelanggan ni dia beli barang untuk dijual balik. Dia pergi kedai beli barang dan dia akan jual balik, sama ada dia jual biasanya dia akan supply barang tu kepada industri ke ataupun dekat government sector kan. Biasanya dia dapat projek daripada industri, daripada kilang kan. Nak supply barang ni. Jadi dia mencari barang tu. Biasanya dia akan pergi ke kedai, dia cari barang. Jadi kita akan bagi kat dia harga yang lebih murah. Dia dapat supply kan. Kalau kita bagi dengan harga yang mahal kan. Boleh dapat tak? Dia macam orang tengah lah, untuk supply ke kilang ke ataupun ke kerajaan. Dia yang buat quotation lah. Dia macam pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, dia kenal orang tu, kenal orang ni dekat mana-mana. And then dia dapat supply, dia akan carilah barang tu kat mana. Jadi biasa dia akan pergi ke kedai hardware lah. Yang melibatkan hardware, yang bukan melibatkan hardware, dia pergi cari tempat lain lah. Boleh Ahmad? Boleh dapat tak? Boleh. Jadi yang tu memang strategi utama FS Home hardware lah.
Hello, Encik. Dengar. Saya dengar. Kenapa lagi kat bawah duduk ayah? Sakut pergi internet ni. Ya, kosip lah. Aman? Saya dengar. Ya, okey. Jadi yang Encik. Macam mana? Jadi yang tu memang strategi utama FS Home Hardware lah. Okey, nak penjelasan lagi tak? Kat situ. Uh, Nak penjelasan lagi hmm, Nak baca lagi penjelasan sikit lagi pasal yang strategi tu. tak boleh. Boleh dah tangkap, dapat tangkap. Sebab dia kat situ bagi sikit lagi. Yang wajib bagi empat strategi tu, sebab kat situ yang kalau dalam perniagaannya kat situ paling penting. Dia harga. Kan? Kalau kita tak kita tak peling pasal harga untuk customer. Contoh kan, mengapa kalau orang sebut Maiden, orang dalam kepala semua orang cakap Maiden murah kan. Masa tu strategiknya Maiden. Kan? Dia berjaya menguasai orang supaya orang fikir Maiden orang fikir Maiden dalam kepala dia orang semuanya murah, tapi tak semuanya barang murah sebenarnya kat Maiden tu. Tapi dia dah berjaya buat orang jadi macam dengan rebrand dia punya company lah kan. Sebab tu strategi pakciknya lebih kepada harga lah. Kalau kita nak bagi harga semua diskaun 30% semua barang tak boleh. Dia ada kategori customer lah untuk kita untuk kita jual dengan harga yang berbeza. Kalau kita jual harga murah semua tak lepas kos, overhead cost. So, saya teruskan dengan soalan seterusnya. Jadi pada pendapat Encik, apa perbezaan ataupun keistimewaan yang membezakan kedai Encik dengan kedai-kedai pesaing lain? Okey. Biasa kalau kedai hardware ni, kita pergi kedai kedai hardware yang lebih kepada civil engineering. Maksudnya dia lebih pada barang macam kayu, batu, pasir kan. Dia orang lebih kepada barang yang ke arah tu saja. Batu, pasir, semen kan. Tapi kedai pakcik ni dia lebih kepada DIY dan machinery sikit. Maksudnya DIY ni barang-barang yang ringan, lepas tu lebih pada machinery item, lepas tu lebih ada sikit lagi engineering. Maksudnya kedai pakcik ni dia ada macam kalau nak skru bot enak, kalau tengok satu kedai ni ada bot enaknya. Dia jual macam tu kan. Macam kedai pakcik bot enak pun ada. Pakcik cuba cantumkan semua. Yang bot enak masuk, electrical masuk, barang mekanikal masuk, barang keperluan dalam pembinaan rumah pun masuk. Lepas tu alat-alat pertanian sikit. Barang pertanian. Maksudnya macam baja, benih-benih, alat macam cangkul, ada masuk sekali. Lepas tu cuba adungkan dia tu, cuba pelbagaikan dia, tapi kuantiti barang pun ada dan ada stok dekat atas. Sekiranya orang nak ada kuantiti, pakcik ada stok. Dekat bangunan tu dia sebenarnya ada 2 kedai dekat bawah. Tu dekat tingkat atas ada 2 tu sebagai stok. Jadi kalau sekiranya orang nak barang banyak, stok ready. Lepas tu orang kena tunggu order dulu. Jadi lambat proses tu, mungkin orang tak boleh tunggu. Kalau kita tak bersedia dari segi stok, dari segi kepelbagaian barang, apabila orang pergi satu kedai, orang target dia boleh beli semuanya ada kat situ. Dan dia target dari segi hardware lah. Maksud kategori hardware dia cuba pergi, dia boleh source kat situ. Kalau dia pergi satu kedai, nak beli tu ada, nak beli ni tak ada, nak beli ni tak ada, nak beli ni ada. Jadi dia next time dia nak pergi tu dia fikir 2-3 kali. Lebih baik dia kata kalau dia pergi satu kedai tu dia
apa yang dia nak tu boleh dapat semua kat situ. Jadi menjimatkan masa, memudahkan kerja dia lah untuk dia dapatkan suatu benda tu. Lepas tu satu lagi dari segi persediaan barangan untuk yang pakcik harapkan dapat belajar berada ke dalam ya kan. Satu lagi kita kena pastikan layanan yang diberikan kepada orang yang nak buat, kepada pelanggan lah. Maksudnya kena get ready dengan staff-staff yang bersedia lah dari segi pertanyaan-pertanyaan. Kalau cuba tanya, cuba cerita, cuba detailkan dia supaya dia jadi puas lah, jadi dia faham lah. Boleh dapat kan? Boleh. Boleh. Okay. Terima kasih Cik Fauzi. Yang lain ada nak tanya soalan ke? Fungsi untuk organizing pula. Organizing. Okey, boleh dengar tak? Dalam ni siapa ni? Atikah ada. Lepas tu ni Amal lagi, seorang lagi. 1, 2, 3, 4, 5 orang kan? Hello? Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Ni Atikah ni? Farha. Farha. Mana Farha? Sekejap, baca bidang sekejap. Okey. Farha. Okay. Clear? Slow, kuat sikit. Okay. Okay, Assalamualaikum and good evening Cik Fauzi dan semua. Okay, saya Farha. Salam. Okay, saya terus kepada soalan saya kepada Cik Fauzi. Okay, macam kita tahu Cik Fauzi, kebanyakan company ni teratur ataupun dia well organized dengan cara bagaimana diorang aplikasikan organizational structure lah. Macam mana pula bagi syarikat Encik Fauzi sendiri, adakah bagaimana dan apakah struktur organisasi yang diamalkan di syarikat Encik? Okey, itu soalan saya. Struktur organisasi ni dia kena ada macam supervisor lah. Yang paling pentingnya ada manager, ada supervisor. Macam kat Pakcik sekarang ni dari segi supervisor ada. Dari segi manager tu masih kurang lagi. Maksudnya yang Pakcik letak staff satu ni untuk bahagian manager ni dia tak berapa mahir lagi untuk mengurus sebagai pengurus lah kan. Jadi Pakcik yang banyak tolong lagi lah. Tapi yang paling penting sebenarnya supervisor. Sebab apabila kita bagi satu kerja, kerja tu pada yang staff yang lain lah. Maksudnya memang catat organisasi tu memang ada buat dan diimplement lah benda tu supaya masing-masing tahu kerja masing-masing lah. Okey. Jadi Encik Fauzi, jadi ada berapa bahagian bahagian department dalam syarikat Encik? Seperti macam bahagian kewangan ataupun bahagian pengurusan produk. Adakah Encik terapkan macam tu dalam struktur organisasi? Dia secara pengkhususan dia tak adalah sebabnya company kecil kan. Kecuali satu company besar dia boleh buat pengkhususan macam department. Macam company kecil ni yang lebih kepada dari segi kerja tu satu bahagian tu dia contohnya macam ni. Untuk bahagian kedai bahagian yang satu bahagian office hanya ada seorang je. Bahagian operation dekat bawah ada 5 orang. Kerja-kerja yang bahagian bawah dia lebih kepada pembantu jualan sajalah. Untuk yang maksudnya department terbahagi pada 2 lah. Satu bahagian operation bawah
Dia tak adalah macam di department keuangan ke, department engineering ke, department human resource ke, dia tak ada macam tu. Dia satu bahagian jualan, satu bahagian office. Office ni lebih kepada semua keadaan lah. Untuk involve DO, simple account, betul-betul account tak adalah, macamnya dia lebih kepada campur-campur je. Betul. Okay, faham. Nak cerita macam mana? Saya rasanya dia terbagi berdua dan satu orang tu main banyak peranan lah. Dia tak boleh satu peranan lah. Tapi tak adalah peranan tu macam company besar dia banyak kerja nak buat sangat, tak adalah kan. Lebih pada sale lah, jualan lah. Okay. Okay, soalan saya seterusnya, macam syarikat FS Home Hardware ni dah lebih kurang 11 tahun lah kan dalam industri ni. Jadi macam yang Cik telah jelaskan tadi, yang Cik ni produk yang yang Cik pasarkan ni pelbagai kan. Jadi saya terbaca berkenaan dengan mana syarikat Cik juga menyediakan khidmat online kan. Online untuk servis jualan secara atas talian, betul ke? Tak ada. Tak ada Okey. Tak ada. Okey, Yang online tu nama dia FS Hardware. FS Hardware ni yang tu lain, yang company ni FS Phone Hardware. Jadi since kita sedang MCO, Encik rasa kalau mungkin ada dalam perancangan Encik untuk macam cuba dalam platform online pula ke, atau ada nak cuba? Tak. Yang tu ada hasrat, tapi sebenarnya untuk masa sekarang tak diperlukan lagi, sebab FS Hardware ni dia lebih pada macam yang cerita tadi, dia ada dua bahagian kan. Satu bahagian jualan, direct jualan dekat bahagian bawah, maksudnya dekat kedai. Satu lagi office dekat atas ni, ada ni yang kita supply. Kita supply kepada satu orang ni, dia kerja dia buat quotation, buat invoice DO. Maksud quotation ni apabila kita dapat inquiry ataupun order daripada luar, kita lebih pada kilang-kilang ni, macam kilang-kilang ataupun government sector ataupun education punya area, maksudnya dekat UKM, baca ada supply kat sana. Yang Pak Cik cuba buat ni akan fokuskan kepada untuk supply dengan jualan di dalam kedai. Maksudnya sekiranya jualan ada problem, maksudnya worknya ada problem, kita ada satu lagi dia panggil apa ni, lebih pada projek lah. Projek ni projek untuk supply lah. So kalau pergi satu kategori online, buat masa sekarang tak sempat lah kan nak buat yang tu. Yang quotation ni pun dah banyak yang tak sempat kena buat kan. Dengan kapasiti yang kita ada lah, maksudnya dia base pada kebolehan kita juga. Kalau kita cuba dapatkan, kita buat marketing ataupun kita buat sale yang terlalu banyak, sekarang buat sini buat, nanti kita tak sempat nak service customer yang bagus. Jadinya kita tak boleh nak supply dengan cara teratur. Jadi lambat lah, jadi tak cukup barang lah, macam-macam hal lah. Untuk masa sekarang ni fokus pada dua keadaan tu lah, supplying dengan walk-in punya. Okey, soalan saya seterusnya adalah macam mana Cik laksanakan proses Cik rekrut ataupun ambil staff di syarikat Cik. Boleh Cik kongsikan? Macam mana soalan dia? Sekali. Cara Cik pengambilan pekerja di syarikat Cik. Biasanya Ada macam ada apa-apa kriteria tak? Macam kriteria ke atau yang Cik letakkan untuk ambil staff pekerja? Untuk label macam supervisor ataupun macam penolong pengurus, yang tu
dia bermula daripada bawah. Maksudnya daripada mula-mula ambil dulu sebagai pembantu kedai. Apabila dia dah bekerja lama 5-6 tahun, pakcik naikkan je lah. Okay. Kita pergi balik pada macam mana yang starting mula-mula kita ambil kerja kan. Dia untuk kerja sebagai pembantu kedai ni biasanya kita nak cari orang yang pandai sangat, susah juga sebab kerja kat kedai kadang-kadang orang tak faham. Kalau orang dah ada diploma ke ada degree, takkan nak kerja kat kedai pula kan. Jadi caranya kita mencubalah masa interview apa tawarkan jawatan mungkin yang tak ada diploma macam tu lah, tak adalah macam yang belajar sangat, yang lebih kepada boleh lepas SPM macam tu saja, ataupun ada macam giat marah ke macam tu, offer yang macam tu, yang orang ada CJ pun belajar lebih kurang. Bila kemahiran lah. Simple kemahiran lah, kemahiran rendah lah kira. Asalkan boleh baca, boleh menulis, kan, boleh faham. Apabila dia start masuk, kita bagi sebulan untuk dia mencuba, maksudnya trial. Kalau dalam masa sebulan kedatangan okey dan dia boleh ikut, itu dah kira okey dah. Dan kita pergi pada 3 bulan kemudian. Dalam masa 3 bulan, sekiranya dia boleh bawa kerja, pakcik akan sah jawatannya sebagai pembantu kedai. Tapi dalam masa 3 bulan sekiranya dia tak boleh bawa kerja dia ataupun kedatangan dia tak okey, datang sekejap, orang maksudnya tak buat kerja, macam tak layan customer, tak cari barang kan, tak berjumpa lagi cari barang, lepas 3 bulan pakcik akan cuba buang dia lah. Maksud itu dalam perjanjian macam itulah. Tapi sekiranya dia perform dalam masa 3 bulan, masa 3 bulan tu juga orang lama atau pakcik akan ajar cara dia kerja, macam training secara tak langsung macam itulah. Masa orang datang kita bagi tahu macam ni cara dia. Dia tak ada officially training, tak ada lah. Dia secara dipanggil apa nak formal training lah. Masa tu aja. Sekiranya dia lepas dalam masa 4 bulan tu, biasa dia akan bekerja, dia akan teruskan dengan kerja lah. Yang itulah yang pakcik seorang ni yang pakcik latih sebagai supervisor ni, dia dah kerja dalam 6 tahun dah. Apabila dah kerja 5 tahun, 6 tahun, dia dah boleh naik ke bahagian yang lebih baik lagi lah. Contohnya dia ada macam penggunaan komputer untuk kita buat barcode untuk price, untuk harga semua tu. Yang tu perlu ada sedikit kemahiran komputer lah, tapi tak perlulah ada CJ apa nya, asalkan boleh guna komputer, boleh guna dia punya function ni, dah okey lah macam tu. Secara kalau nak pakcik sampaikan, dia hanya ada secara tak langsung training lah macam tu lah. Okay. Soalan terakhir lah dari saya. Apa yang cari Kak Encik sediakan dari segi mungkin dari segi kelebihan lah untuk pekerja, mungkin dari segi insurans ke ataupun komisen lah kepada pekerja Encik, ada ke? Yang tu standard lah. Biasanya kalau perhatikan, kalau orang yang kerja dekat kedai-kedai ni, biasanya jarang dia punya owner dia buat bayaran macam EPF per keso kan. Biasanya dia akan ambil macam tu je. Tapi macam cakap pakcik ni, pakcik bayar insurans dari segi per keso lah. Tuan-tuan sekali, per keso dah ada 2 insurans. Ada satu insurans untuk, dia ada dua pilihan, dia ada pilihan lah kat situ. Maksudnya satu insurans yang sekiranya ada kemalangan, satu lagi insurans untuk pekerja sendiri. Sekiranya dia ada masalah, tak dapat kerja ke, ataupun company ada masalah kena tutup ke, per keso akan bayar gaji kat dia.
Dia ada satu lagi insurans nombor 2 dia. Jadi dua-dua tu pakcik bayar. Lepas tu untuk bagi dia orang rasa apa ni? Rasa ada gaji lah sekiranya company ada membuat masalah. Satu lagi kemudahan tempat semayang. Ada tempat semayang yang kita sediakan. Maksudnya semua pekerja mesti kena semayang. Yang tu pakcik tekan selalu. Melalui semayang lah kita boleh mudah nak didik orang sebenarnya. Kan? Kalau jenis tak semayang, ataupun yang memang ramai yang jenis susah sikit nak semayang kan. Bila pakcik bagi tahu sikit dari segi motivasi macam mana kita hidup, tujuan kita hidup macam mana kan. Itu kemudahan biasalah tandas apa semua ada. Tandas banyak, atas ada, dia tingkat atas ada, tingkat bawah ada. Kalau di musim COVID ni, musim sekarang ni kan, kemudahan yang macam hand sanitizer, mask, face mask tu anytime you boleh ambil. Pakcik letak je kat situ, nak ambil lah berapa banyak pun tak apa. Yang tu untuk keselamatan sendirilah. Dari segi dia kat situ dia ada kerja macam nak potong besi ke, nak potong plywood. Yang tu dari segi alat-alat yang digunakan tu pakcik tekan lah, kena pakai cermin mata, kena pakai glove, macam itulah. Supaya apabila kita buat macam tu, mungkin pekerja ataupun staff dia akan rasa dia dilindungi lah, dijagalah kan. Setengah orang ada juga dia biar je macam tu, yang pergi satu nak buat apa ikut lah kan. Asalkan kerja tu hasil dia nak, tapi cara kerja kita tak jaga. Pakcik lebih tekan keselamatan dari segi keselamatan diri semua, pakcik jagalah yang tu. Dari segi time makan, time minum. Okey. Okey, rasanya itu je. Alhamdulillah so far menjawablah soalan dan segala maklumat cik bagi pun dah terperinci. Jadi tanpa melengahkan masa, saya pass kepada Syahrul untuk controlling part. Okay, thank you Cik Fauzi. Okay, Assalamualaikum and selamat malam semua. Okay, sekarang saya nak ingin bertanya kepada Encik Fauzi. Apakah target sale tahunan yang Encik target? Target dari segi apa tu? Dari segi RM ke target dari segi apa? Target sale jualan Encik untuk tahunan. Berapa persen ke? Macam tu. Okey, maksudnya daripada yang company punya plan sale untuk setiap tahun, adakah dapat target macam tu? Macam tu. Kalau boleh nak dalam bentuk, kalau ada lah dalam bentuk peratus ke? Okey. Dia memang daripada permulaan dulu, daripada tahun pertama, kedua, ketiga, target sale untuk ada pertambahan yang bagi target. Okey. Ada amount yang bagi target kan? Okey, soalan dia dapatkan target sale kan? Untuk dalam masa setahun, sale dikira dari segi bulanan. Masa satu bulan Januari, Februari, Mac, April macam tu kan. Ada yang dapat target, ada yang tak dapat target. Ada yang melebihi target mana? Basically secara keseluruhannya, kalau kita nak totalkan dia tu, daripada target, kebiasaannya daripada yang pakcik target tu 98% dapat. Apabila kita dah ambil total. Dia jualan setahun ni macam kedai ni, dia tak ada macam satu katakan kita target sebanyak ni, dia tak adalah setiap bulan dia akan dapat sama ya, tak ada. Dia ada bulan yang tinggi, ada bulan rendah. Dia macam musim buah, musim durian macam tu, dia ada musim juga sikit kan. Macam bulan 1 orang trend macam mana, bulan 2 orang macam mana, bulan 3 orang macam mana. Dia macam tak sama. Musim raya lain pula cerita. Musim tak raya ada lain pula cerita. Dia ada turun naik dari segi wave dia ada turun naik.
Sebab tapi secara keseluruhannya dapat lagi lah. Wajib boleh letak dia sebanyak 98% dapat target. Terima kasih. Okey, soalan kedua saya ingin menanyakan, jika pembeli ingin melakukan pembelian, misalnya barangan elektrik seperti alat bertukang, adakah pihak Encik akan memeriksa fungsi barangan tersebut secara langsung di hadapan pembeli dan adakah barang tersebut mempunyai waranti? Kalau barang-barang elektrik ni, kategori barang elektrik banyak jenis. Kalau bagi contoh satu barang elektrik seperti mentor. Mentor biasanya mentor akan dia ada tempat testing. Mentor sebelum bagi kat customer kita akan test depan mata dia sendiri. Mentor test hidup, orang buat balik rumah, sekiranya dia pasang ada masalah tu tak ada jaminan lah. Sebab kita dah test kat kedai benda tu hidup. Mungkin dia pasang kat rumah ada shock wire apa semua jadi benda tu tak hidup Tu yang benda boleh test depan mata direct. Kalau barangan elektrik yang bersifat macam waranti, tadi ada tanya waranti kan? Waranti contohnya barang tadi machinery. Contohnya mesin drill. Mesin drill drill elektrik, yang drill rumah. Kan? Kita akan test dia function tak function. Okay. Test function. So boleh guna. Tapi sekiranya dia guna dalam masa 2 bulan atau 3 bulan, biasa dia waranti dalam 6 bulan. Sekiranya dia ada masalah selepas tu, yang tu ada waranti dia boleh bawa balik. Dia boleh bawa ke kedai balik, kita akan tengok apa punca dia. Kalau punca disebabkan mesin, tak ada masalah. Kalau punca disebabkan jatuh ataupun mesin tu bukan disebabkan mesin, maksudnya disebabkan kelalaian tuan mesin tu, yang tu dia tak ada waranti. Dia maksudnya barang-barang ni dia tak ada satu cara waranti yang sama semua. Dia bergantung pada jenis barang juga. Soalan seterusnya, apakah cara Encik gunakan untuk memantau pekerja Encik, misalnya isu kedatangan pekerja? Yang ni yang payah ni. Dia satunya macam mana kita nak bagi semangat lah ataupun motivasi lah kan. Apa kita bagi semangat, macam tadi pakcik minta seorang semua kena semayang, ada tempat semayang disediakan, jadi dengan cara tu dia lebih tak nak buat perangai lagi lah kan. Tapi itu hanya dari segi macam perasaan ataupun hati masing-masing lah. Cara untuk memperkembangkan lagi pakcik buat macam ni. Setiap bulan dia ada gaji. Dalam gaji tu pakcik masukkan satu allowance kedatangan. Okay? Maksudnya allowance kedatangan tu kalau katakan pakcik bagi gaji sebulan 2 kali. Okay. 1 hari bulan hingga 15 hari bulan. Sekiranya 1 hari tak datang, allowance kedatangan tu akan burn. Okay. Kalau 16 hari bulan hingga 30 atau 31 tak datang, pakcik pecahkan dia jadi 2. Dan sebulan pakcik pecahkan jadi 2. Kalau kita nak buat satu bulan direct, jadi beban pula kan. Jadi dia tak semangat sikit. Kalau dia buat perangai katakan dalam masa 1 hingga 15, dia rasa menyesal, dia akan ubah balik untuk ke depan. Setengah bulan lagi. Kalau kita buat sebulan, dia terlalu lama sangat. Biasanya pakcik bagi, katakan pakcik bagi untuk pembantu kedai yang bawah rumah tadi RM200. Setengah bulan tu pakcik letak 100, setengah bulan lagi 100. Sekiranya ada tak datang, 100 tak cover. Kalau dia datang tak ada masalah, 100 tu dia akan dapat. Tu dari segi kita akan rasa macam tu dari segi dia nak panggil apa, dari segi moral ke apa tak salah. Dia macam itulah kan. Motivasi. Motivasi, boleh juga sebagai motivasi. Jadi semangat sikit lah.
Dia bertakut-takut tak datang, nanti tak tahu. RM100 tak habis. Satu lagi macam yang kita kata semayang apa semua. Jadi kadang-kadang datang ni sebab motor rosak lah. Dengan itu dia akan rasa tak nak menipu lah apa semua itulah. Okey. Encik, apakah rekod yang Encik gunakan? Adakah print, punch card atau sebagainya? Cara Encik memeriksa kedatangan pekerja Encik? Punch card lah. Biasanya kotak punch card tu Punch card. Pakcik letak dia dekat depan CCTV. Kadang-kadang kita takut orang lain pergi punch card kan. Jadi dia tak berani nak tipu lah sebab dia depan tu ada CCTV, dia tengok kat mesin punch card tu. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan paskan kepada Didi. Terima kasih Encik. Okey. Sama-sama. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Jelas tak? Yang ni dengar. Kuat je ni. Dengar. Okey. Assalamualaikum Encik Fauzi. So saya akan bertanya tentang cara Encik memimpin syarikat ataupun memimpin pekerja. So soalan first saya, apakah cara Encik Fauzi lakukan untuk memberikan motivasi kepada pekerja? Contoh macam Encik ada bagi reward dekat pekerja yang capai target, or Encik ada buat macam makan-makan ke? So diorang lagi macam dapat motivasi lah. Soalan dia tadi apa? Apakah cara Encik Fauzi untuk memberikan motivasi kepada pekerja-pekerja? Ni banyak yang company buat juga kan. Apa yang pakcik buat macam ni? Motivasi dia sekiranya si dapat target ataupun si kurang target, dia bergantung pada jualan lah. Pakcik akan bagi macam bonus juga lah, boleh katakan bonus, tapi pakcik akan bagi pada hari raya biasa, sebelum hari raya puasa. Yang tu depend kepada jualan company lah. Tapi kebiasaan pakcik akan bagi jugalah. Cuma banyak sikit tu bergantung pada jualan company. Ada bonus lah, bonus tahunan, boleh kata macam tu lah. Lepas tu pasal untuk motivasikan lagi, biasanya makan-makan pun ada buat. Setahun biasa 3 kali ke. Biasa kita akan ajak pergi makan kat mana-mana ramai-ramai. Yang ada isteri boleh bawa isteri. Bagi suasana tu kenal-mengenal, dia akan rasa lain sikit lah untuk menggalakkan dia tu. Dengan sendirinya dia rasa dihargai dengan cara kita buat macam tu kan. Pernah juga pakcik buat macam dulu main bowling, maksudnya permainan macam tu untuk bagi kita duduk kat kedai, duduk fikir pasal kedai lah, apabila kita keluar sikit, dia rasa lain sikit. Yang tu harap dia dapat memberi dia rasa dihargai lah. Macam tu lah. Contohnya nak buat kerja lagi, dia akan jadi semangat lah sikit kan. Okay, soalan kedua saya, adakah Encik boleh terima pandangan dan idea daripada pekerja-pekerja lain, dan bagaimana Encik Fauzi mengendalikan situasi sekiranya terdapat perselisihan pendapat dengan pekerja-pekerja yang lain? Yang ni dia sebenarnya kalau bagi orang fikir terbuka, yang tu biasa je. Tapi kalau orang yang rasa macam tak boleh terima pendapat orang ni, lagi susah sebenarnya. Macam pakcik handle, pakcik lebih suka pakcik siap bagi tahu lagi, bagi pendapat macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Maksudnya pakcik boleh terima pendapat masing-masing. Bagi pendapat, pakcik akan kumpulkan pendapat tu, ataupun pakcik akan fikir sekejap, pakcik akan bagi pandangan yang mana yang pakcik pilih. Pakcik dah siap-siap bagi tahu dah. Semua orang kena bagi, tapi sekiranya tak terima pendapat yang dia bagi, jangan terasa. Tapi kalau pakcik buat apa, sekiranya tak okey, boleh bagi tahu balik. Sekiranya ada cadangan lain. Maksudnya
wajib kena apa yang cepat secara terbuka lah. Kalau pandangan yang tidak tak baik tak terima lah kan. Sekiranya ada satu macam cakap dia macam mana? Ada dapat ni antara pekerja ke antara siapa dia? Pertikaian dia. Soalan tu bagaimana Encik mengendalikan situasi sekiranya terdapat perselisihan pendapat Encik dengan pekerja yang lain. Perselisihan pendapat ni yang di mana? Okey. Dia dia kalau katakan bersemuka dengan pekerja tersebut lah, dia akan panggil, dia akan duduk sekejap, dia sama ada meeting perbincangan secara berdiri sekejap ke ataupun duduk satu tempat dalam office lah biasa dalam bilik, panggil, kita ada whiteboard ke. So kita akan dengar detail mengapa dia buat macam ni, sebab apa. Kita akan tanya. Yang ni sebab apa? Yang ni sebab apa? Apabila kita dah dapat sebab yang ni ataupun dipanggil apa? Apa ni? Counter yang dia bagi tu, dia bagi sebab yang ni, kita tanya mengapa, sekiranya dia ada sebab yang betul mengapa dia nak buat macam ni, so pendapat tu boleh diterima lah. So kalau sekiranya ada dua pendapat yang berbeza antara pekerja, so kalau masing-masing rasa buat macam ni mengapa, jadi kalau punca lepas tu isu ada tempat kata barang letak kat sini, pendapat dia kata barang letak kat sini, kita akan tanya mengapa nak letak kat situ. Adakah kat situ orang boleh nampak barang ataupun kat situ ada barang yang hampir sama dengan dia. Kalau kata ada kaitan, tak ada kaitan, tak boleh. Lebih kepada sekiranya ada persiapan, baca akan panggil untuk berbincang dan bersemuka lah dengan pekerja secara open-minded lah, jangan macam kita kekal pendapat kita tak lah. Soalan seterusnya, apakah cara berkomunikasi antara pekerja-pekerja? Boleh dapat tak tadi yang bagi kita? Dapat. Boleh dapat. Maksudnya melalui perbincangan ni cara detail dan bersemuka lah. Soalan seterusnya, apakah cara komunikasi antara pekerja yang Encik lakukan? Contoh macam Encik lebih selesa guna kaedah komunikasi secara bersemuka atau online? Komunikasi cara paling ni bukan yang kita duduk cara domadak lah. Cara maksudnya ada masalah sikit, pagi start kita akan bincang sambil berdiri macam tu je. Pergi sekejap tanya mengapa dia maksudnya lebih face to face kan. Terus ke muka lah. Satu grup lah. Memang ada ataupun ada barang baru masuk, ataupun harga berubah, ataupun ada customer yang nak datang ke macam mana, wajib akan WhatsApp dalam grup tu semua orang boleh baca. Dan sekiranya benda tu orang dah ambil ke ataupun pekerja pun kena WhatsApp. Dalam WhatsApp orang tak tahu, orang tahu. Jadi kalau dah dalam grup WhatsApp semua orang tahu. Lepas tu grup WhatsApp ni penting juga, bagus.
Boleh inform semua. Kalau kecuali orang tak baca kan. Kalau tak baca pun mungkin dalam masa 3 jam kan, lepas tu mesti baca kan. Lepas tu kalau projek akan monitor supervisor lah. Projek akan call supervisor pula yang akan beritahu dekat yang orang bawah dia lah. Boleh? Boleh. Ada 3, kalau ambil point itu ada 3 point situ tu. Bersegi muka, WhatsApp, bercakap dengan telefon. 3 point So soalan terakhir saya, apakah alat yang ataupun cara yang digunakan oleh Encik dalam memimpin pasukan? Dia alat ni dia mungkin bukan equipment dan bukan barang lah. Alat ni maksudnya method ke tak? Sebenarnya method yang digunakan untuk apa ni? Untuk memimpin kan, macam tu tak? Kaedah yang digunakan kan. Kaedah yang digunakan biasanya masa dekat carta organisation tu, yang kita buat carta organisation, pakcik dah letak dah. Orang ni dia punya kerja apa. Orang ni dia punya kerja bahagian apa. Orang ni kerja dia lebih, dia supervisor dia ada dah kerja dia untuk satu kedai. Bawah supervisor tu dia ada penolong jualan dia ada bahagian dia. Dia ada bahagian elektrik, yang lebih kepada bahagian mekanikal. Yang ni lebih ke bahagian lain ni pun boleh pergi juga dekat bahagian sana. Tapi yang tu extra punya kerja lah. Kalau nak kata kaedah yang digunakan, patut letak dia sebagai job scope lah. Job scope masing-masing. Dia ada job scope masing-masing untuk buat bahagian ni. Terima kasih Encik. So, ada sesiapa lagi tak nak tambah soalan? Ada siapa lagi ke yang nak tambah soalan ke nak tanya soalan ke? Saya nak tambah. Tahu. Encik, apakah Encik mengadakan audit setiap tahun? Audit secara normalnya tak ada sangat, tapi secara apa ni, secara kasarnya adalah, tapi secara detailnya tak adalah. Secara kasar ni maksudnya Pakcik ada lantik satu konsultan untuk buat akaun lah, untuk declare dekat LHDM. Jadi yang tu mesti ada akaun, ada simple audit barang mana, barang yang ni mana, macam itulah. Pakcik akan lantik konsultan luar lah untuk buat benda tu. Okey. Buat bukan secara detail sangatlah, buat secara kasar lah. Okey, terima kasih Encik. Encik, saya ada soalan, tapi bukan soalan yang dihantar lah. Cuma soalan ni macam saya terfikir, kan sebab COVID-19 kan sekarang melanda. Jadi kebanyakan peniaga tu macam ada kepayahan, ada kesusahan dalam nak menjalankan perniagaan. Jadi nak tanya pendapat Encik, apa strategi ataupun contingency plan dalam nak membendung masalah-masalah macam COVID punya situation? Untuk membendung dari segi jualan macam mana? Contohnya macam apakah strategi atau plan ataupun contingency plan jikalau macam kes COVID ni berlaku. Maka bila COVID berlaku kan macam tak ada pelanggan, kan macam ada susah sikit dalam nak menjalankan perniagaan. Jadi ada apa strategi tak atau plan yang sesuai dalam nak combat benda tu?
Okay. Dia sebenarnya dari segi hardware untuk kesan daripada pandemik COVID-19 ni kan, sekiranya kedai dapat dibuka, ada juga masa tak boleh buka, ada masa boleh buka. Sekiranya kedai boleh buka, sebenarnya dari segi sale untuk kedai tak ada efek sangat. Dia still maintain. Tapi sekiranya kedai kena tutup, hanya tu ada kesan. Sebab sebelum ni ada berlaku masa bulan 3 itu, masa tu PKP kedai kena tutup. Masa PKP sekarang ni, kedai boleh buka. Kesan dari segi sale atau penjualan daripada orang kedatangan orang kat kedai tu, memanglah kita kontrol lah dengan SOP yang masuk satu-satu sebenarnya. Tapi dia relate pada sale, jualan still maintain lah. Sebab masa PKP ni lah orang nak guna barang. Orang nak beli barang, orang tak pergi kerja, dia nak mengecat rumah. Tapi dia tidak buat maksudnya dalam satu kumpulan ramai, dia hanya mengecat rumah dia ya. Maksudnya dia akan beli catnya. Yang paling menariknya masa musim ni, bagi ada jual tadi barang pertanian kan. Masa musim sebelum ni macam tanah-tanah, biji benih, sale dia naik situ. Bukan makin turun, situ makin naik sebab orang nak guna benda tu untuk menanam. Cuma kalau kalau kedai kena tutup, yang tu ada efek. Maksudnya stay maintain juga. Strategiknya hanya kita kena pandai tengok apa musim ni, apa barang yang boleh laku. Jadi pakcik tu kebahagiaan tu lah, kebahagiaan. Pakcik banyakkan stok cat, banyak stokkan barang pertanian. Kadang-kadang PVC pipe dia akan laku. Sedangkan PVC sebenarnya untuk guna untuk air, untuk saluran air rumah apa semua kan. Tapi musim COVID ni, PVC pipe tu dia orang gunakan untuk buat agriculture, untuk buat pertanian. Dia akan buat macam design, dia akan letakkan benih kat situ, dia akan maksudnya lebih pada sayur-sayuran, dia akan letak tepi rumah, tak payah guna tanah. Dia boleh letak. Sekiranya duduk rumah flat pun boleh tanam satu. Jadi kita tengok, kena pandai tengok apa barang boleh dijual pada musim COVID. Jadi yang tu kita fokus ke situ. Apabila kita fokus ke situ, secara kasar barang tu akan lebih banyak laku, barang lain mungkin kurang, tapi sistem itu. Boleh. Maksudnya strategiknya kena tengok keadaan keperluan customer. Customer perlu kat situ musim yang orang tak boleh keluar, mungkin orang nak guna keperluan tinggi pada bahan tersebut. Jadi kita fokus pada bahan tersebut lah. Kalau kita tak fokus, jadi ada apa lagi nak tanya ke? Soalan-soalan? Tak ada. Saya macam tak ada lah kot. Ada yang boleh tanya? Kalau ada apa-apa soalan ke, boleh tanya je ni. Bukan senang nak jumpa Cik Fauzi. Boleh panggil cik, panggil pak cik lah. Panggil pak cik. Nak formal sikit je. Ada persoalan lagi ke? Sebelum mungkin kita boleh tamatkan interview ni. Encik, saya ada soalan. Peringkat umur pekerja yang encik ambil di kedai agak-agak daripada umur berapa? 18 tahun ke atas
atau 18 ke bawah pun boleh juga diambil atau bagaimana? Biasanya 18 tahun ke atas lah. Kalau kecuali yang nak buat part time kalau part time Fauzi, Internet. internet Masalah tak apa. Okey. Mana? Aku okey kan? Okey je. Mana? Pelik lah. Encik Fauzi terkeluar ke? Terkeluar. Sekejap. Tak apa. Take time. Guys, do you have any questions if you want to ask? Are you clear with the answers that given by Faris Fathers? So basically, this is just quick information. We need to present it next week. I think next week on Tuesday. Tuesday actually. On Tuesday evening. Alongside with group 1, 2, 3, 4, 5, and 6. If I'm not mistaken. So maybe we need to Okey, boleh dengar tak? Boleh. Boleh? Internet slow. Tak tahu masuk. Okey. Boleh tak tadi waktu Encik nak menerangkan pasal apa tu? Peringkat umur dalam pengambilan pekerjaan dalam perniagaan Encik tu, internet Encik agak terganggu tadi. Jadi boleh tak Encik ulang balik tadi? Peringkat umur yang diambil tu bekerja biasanya 18 tahun ke atas. 18 hingga yang tu setakat yang ada sekarang ni 18 hingga 30 gitulah, 30 35 lah. Kalau yang berumur sangat tak sesuai jugalah sebab ada kerja-kerja nak angkat barang semua tak agak kan. Untuk part time biasanya ada itu cuti sekolah, ada yang berumur dalam 17, 16, biasanya 16, 17 ya. Yang nak buat part time dengan kebenaran ibu bapa dia, yang itu ambil juga. Tapi bukan setiap hari lah. Hanya part time saja lah. Okey. Yang lain ada apa-apa soalan tak? Saya nak tanya, mungkin last soalan terakhir lah kot. Ada Encik Fauzi berkenaan dengan pembekal supply untuk
stok dekat company Cik, adakah Cik berhubungan dengan seorang pembekal mengikut stok ataupun macam mana? Mungkin Cik boleh bagi penerangan lanjut. Macam mana berhubung dengan pembekal? Maksudnya untuk mendapatkan pembekal kan ni? Macam nak dapat pembekal tu. Biasanya pembekal ni kita panggil dia sebagai wholesaler. Wholesaler ni dia biasanya dia tak ada kedai. Dia ada store besar kan. Yang tu baru betul-betul pembekal. Yang tu paling penting sekali. Kita mesti pilih yang betul-betul pembekal. Bukan dia sebagai orang tengah sebagai pembekal. Yang tu penting. Lepas tu pembekal ni kita kena pasti dia produk-produk dia. Kalau katakan pembekal tu dia membekal satu barang, company dia lebih pada fokus pada barang tertentu, biasanya dia ada barang sampingan dia. Barang sampingan ni tak kuat sangat dari segi harga, maksudnya harga dia tak competitive price kan. Jadi kita mesti study jugalah dalam pemilihan pembekal tu. Biasanya kita kena selalu buat comparison, compare price lah antara salah satu pembekal ni dengan pembekal yang lain, dan kita kena banyak pembekal. Apabila kita banyak pembekal yang datang tu dia akan rasa ada persaingan dia. Satu lagi pembekal ni untuk Bumi Putera susah sikit nak masuk sebab dari segi kepercayaan kan. Dia kepercayaan ni ataupun satu modal, satu kepercayaan lah. Dia dua kat situ. Dalam perniagaan ni dia ada dua. Kita tak boleh katakan orang nak berniaga ada modal tak nak berniaga. Maksudnya orang ada modal pun tak semesti dia boleh berniaga. Sebab berniaga, modal, satu lagi kepercayaan. Apabila kita mengambil barang daripada supplier yang besar-besar ni, apabila kita punya payment kita jaga, setiap bulan kita bayar. Satu masa dia sudah ada satu tahap kepercayaan. Apabila sampai tahap kepercayaan tu, yang tu yang paling penting. Kita boleh ambil berapa banyak kita nak barang. Sekiranya ada apa-apa, mudah kita nak berurusan. Sebab dia ada kepercayaan kat situ. Kita mesti bayar punya. Dia takut tak bayar kan. Apabila dia ada kepercayaan tu, urusan perniagaan jadi senang. Lepas tu kita boleh nak cerita sikit pasal satu, apabila kita dah ada kepercayaan, satu lagi kita boleh kontrol supplier. Apabila kita boleh kontrol supplier, kita tahu kita ada banyak supplier lain. Jadi kita boleh demand price. Kalau katakan kita nak minta harga dia RM10, kita nak minta harga RM9, kita boleh minta dengan dia. Kalau kita tak jaga payment pada supplier, apabila kita jaga payment supplier ni dia ada persatuan supplier. Dia ada persatuan supplier, jadi dia tahu company kedai ni payment ada masalah. Barangnya company ni kedai ni nak juga barang. Dia kata dia boleh bagi barang tu, tapi kena bayar cash. Okay? Kita kata kita tak nak bayar cash, kita nak bayar next month ataupun 2 bulan lagi. Harga RM10 dah jadi RM12. Dia akan main harga pula. Jadi nak tak nak, kita kena beli juga RM12 sebab kita nak barang. Sekiranya kita payment kita cantik, kita bayar sebelum ni dia punya apa ni, previous punya ni bagus, payment bagus. Dia cakap harga RM10, kita boleh saya nak RM9. Kalau RM9 saya ambil barang. Jadi kita boleh kontrol dia dari segi harga. Dia dua keadaan yang berbeza. Satu lagi, kalau company besar macam contohnya company cat Nippon kan, katakan supplier Nippon. Kita beli, kalau kita beli dengan Nippon, kita direct dealer. Kalau kita beli dengan ada satu company lain lagi, Nippon dia ada juga dipanggil sub company dia. Sub company dia, kita beli dengan sub company ni, sub dealer dia, harga dah ada beza. Okay? Kalau kita beli dengan Nippon direct, kita bayar cepat, kita ada diskaun. Bisa 2% atau 3%. Kalau kita bayar 30 hari, 60 hari, harga stay maintain.
Kalau kita bayar 90 hari, dia ada interest. Kalau company besar, dia hentang kita interest lagi. Kat situ supplier yang supplier dah kontrol kita. Terbalik. Kita kontrol supplier. Benar tak? Apabila kita kontrol supplier, contohnya customer datang. Customer tanya nak barang ni. Barang yang tertentu. Kita pun nak tanya supplier. Kita call supplier. Kita tanya dia, barang ni macam mana, kita hantar gambar, dia akan cepat WhatsApp. Dia akan cepat jawab. Barang ni, harga ni, kita ada, kita tak ada. Sekiranya kita tak boleh kontrol supplier, kita nak tanya dia tak layan kita. Apabila dia tak layan kita, kita bermasalah dengan customer kita. Customer, kita tak kuat untuk bagi jawapan kat customer. Kita tak yakin nak bagi jawapan. Kalau kita yakin, okay, barang ni ada, esok boleh dapat. Supplier, mau esok tu, you tolong hantar barang ni esok. Saya nak esok. Jadi, supplier akan hantar. Sebab dia tahu memang kita bagus. Okay? Ataupun dia tahu memang kita akan bayar. Itu kepercayaan lah tu. Jadi, kita dengan customer pun, okay, tak apa, barang akan dapat esok. Jadi, kita boleh jual barang. Sekiranya kita tak boleh kontrol supplier, barang pun kita tak boleh jual, sebab kita tak yakin nak cerita ke customer. Customer pun tak boleh beli barang tu lah. Barang tak ada. Ya, dia tu macam tu lah. Pak Cik nak cerita macam mana? Macam itulah cara lebih kurangnya. Maksudnya pemilihan supplier penting, kepercayaan supplier penting. Jangan pilih supplier yang jadi orang tengah. Supaya jadi orang, dia sebenarnya orang tengah untuk supplier. Itu bahaya. Ada benda tu wujud benda tu. Okey, soalan bagus tu. Okey. Rasa Cik Fauzi tu je dari saya semua. Ada nak tambah tak soalan? Rasanya dah habis kan? Tak ada apa-apa dah kan? Ke ada lagi? Sebenarnya kalau daripada saya rasanya tak ada lah kot. Yang lain ada soalan lain ke? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada macam saya daripada saya representatif daripada grup ni macam nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah kat Encik Fauzi sebab sudi untuk datang dan sudi untuk agree dengan kami untuk buat interview ni walaupun Encik Fauzi memang sibuk dengan perniagaan. Jadi terima kasih banyak-banyak sangat. Kami memang hargai. Dan kami ucapkan selamat maju jaya lah dekat Encik Fauzi supaya insya-Allah perniagaan akan berkembang lagi, maju lagi. InsyaAllah pada masa akan datang. Pak Cik Pengikat, terima kasih juga. Semoga projek ni berjaya. Buat apa ni? Nak ada presentation kan? Dekat tu? Ada. Semoga dipermudahkan urusan untuk presentation. Lepas tu minta maaf banyak. Macam tak pandai nak bercakap secara formal sangat kan? Bercakap macam tu boleh lah kan? Nanti kalau cakap formal dia jadi jawab benda lain pula kan? Tak jawab benda betul pula. Nak bagi cantik je. Ni jawab benda real. Macam tu kan? Minta maaf banyak. Semoga baju jaya semua nah. Belajar rajin-rajin. Pak Cik tak belajar, Pak Cik tak pandai. Okay. Pak Cik terbaik. Ada. Jadi, we talk English ya. So before we end our meeting, let's take a picture together. Kita ambil gambar sama-sama. Boleh tak? Okay. So someone can take a picture. Boleh ambil gambar tak? Someone. I will take the picture. I will volunteer to take the picture. Okay. Right. Okay. Okay, ready ya? Mana okay. Boleh screenshot tu. You can screenshot. Right. 1, 2, 3. Alright. Okay.
Jadi thank you so much. Terima kasih banyak-banyak Encik Fauzi. Okey, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi? Cik Encik Fauzi. Okey. Anything? Okay. So I'm going to stop Assalamualaikum. the recording now.